Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mira dalam episod Nona minggu ini, informasi menarik untuk perkongsian bersama. Terima kasih kerana setia bersama kami. Ternakan ikan sungai yang tidak bersisik, belut, ikan keli dan ikan baung dan juga ikan patin. Kandungan khasiat secara semula jadinya baik untuk kesihatan. Selain itu, keenakan rasa setiap sajian berasaskan ikan sungai ini sentiasa dicari oleh penggemarnya. Siapa yang tak pernah makan ikan air tawar, bolehlah cuba. Mungkin lepas sekali cuba tu mereka akan berminat. Minum petang anda dengan hidangan popia bersama keju, olahan cita rasa moden dan terkini. Tampil cantik dan berseri dengan pemilihan dan gaya tudung yang elegan sesuai untuk hijabista. Untuk shawl, kita gunakan satin silk. Satin silk kita sangat lightweight, dia tak terlalu licin and then senang terbentuk. Nak cantik dengan rawatan lulur badan dan rendaman kaki. Fashion minggu ini membawakan seleksi tudung yang sesuai dengan hijabista moden. Dua koleksi tudung ini menepati cita rasa remaja masa kini. Perkembangan dunia fashion begitu pantas dengan rekaan dan koleksi terkini. Tidak terkecuali juga trend bertudung buat muslimah berhijab. Bermula pada tahun 2015, warna antara jenama tudung hasil seni anak tempatan yang semakin menempa nama di dalam industri fashion di Malaysia. Menitik beratkan kualiti dalam mengeluarkan koleksi, konsep yang sedia ada dikekalkan melambangkan identiti asal jenama tudung ini. Untuk keseimbangan warna ni, of course lah, kita sangat dikenali dengan geometry and abstract and then pastel colour kita. Untuk floral juga kita keluarkan, tapi make sure dalam floral tu ada elemen abstract dengan geometrik. Barulah kena dengan customer kita. Kesukaran di dalam mendapatkan tudung yang diminati isterinya membuatkan Izam Armin Abdul Rahim, 35 tahun, nekat mengeluarkan fashion hijab rekaannya sendiri. Pada waktu tu juga wife saya first time untuk pakai tudung. Jadi pada waktu tu kita banyak ke kedai untuk membeli. So dari situ saya tengok harga, dari segi design. So kita rasa why not kita keluarkan sendiri. Kita hasilkan print kita sendiri dengan corak yang kita hendak sendiri. Mereka yang dahulunya pernah berkhidmat sebagai pensyarah akui agak sukar untuk menyesuaikan diri dengan peralihan bidang yang diceburi. So it's quite challenging in the first place. It takes sometimes macam-macam lah, jatuh kedebuk-kedebak ni, bangun balik apa semua tu. So but we learn through processes, belajar improvise until where we are right now, alhamdulillah. Lebih menggemari tudung-tudung berona lembut, pemilihan fabrik yang bersesuaian juga penting agar menepati cita rasa dan keselesaan pelanggan. Untuk shawl, kita gunakan satin silk. Satin silk kita sangat lightweight, flowy dan sangat selesa. And then kalau untuk square pula, kita gunakan matte satin. Matte satin kita tak terlalu licin and then senang terbentuk. Warna menyediakan sebanyak 7 hingga 9 helai rekaan dengan corak dan pilihan warna berbeza bersama koleksi terbaru yang dikeluarkan pada setiap bulan. Bermula secara kecil-kecilan, usahawan muda ini terus mengorak langkah dengan membuka butik pertamanya yang terletak di Seksyen 13 Shah Alam. Golongan hawa cukup sinonim dengan kecantikan dan ingin tampil lebih bergaya. Selain menjadikan keselesaan sebagai aspek utama, terdapat beberapa jenis tudung yang boleh dipilih mengikut kesesuaian bentuk muka. Tudung kekabu antara jenama yang menawarkan potongan tudung bawal dengan pelbagai corak menarik. Kita mengeluarkan tudung bawal menggunakan kain Paris cotton voile. Tudung kita ni bidang 45+. So maksudnya kita boleh adjust dia besar. So ikut kesesuaian pemakai lah. Mempunyai kilang sendiri yang beroperasi di Batu Cave Selangor, ia merupakan bonus bagi jenama ini dalam meneliti dan memantau kualiti setiap produk tudung yang dihasilkan. Koleksi yang dikeluarkan juga adalah terhad supaya lebih eksklusif.
warna sahaja. Maksudnya contoh kalau kata design tu, design pokok, contoh. So pokok tu dia satu warna je. Dia tak akan ada variasi color yang berbagai-bagai. Selain menghasilkan rekaan berunsur flora dan fauna, Kekabu juga tidak ketinggalan dalam mengeluarkan koleksi bersempena kempen edisi khas seperti Hari Kebangsaan, Hari Kanser Sedunia, Hari Kanak-kanak Sedunia dan Hari Guru. Ada yang seperti peringkat umur, student atau kanak-kanak, dia orang sukakan macam tu. Yang sikap funky, yang ceria. Dan untuk tahun ni, kita keluar kembali design kita mula-mula dulu. Full print, kembali ke mengimbau kembalilah kenangan kita bermula bertapak dalam industri bawal. Walaupun 5 tahun berada di dalam industri, rujukan daripada pelbagai sumber amat penting bagi memperoleh idea yang segar dan kreatif agar koleksi tudung mereka mampu mencapai sasaran pelanggan. Dan warna-warna pula kita akan tengok daripada sama juga daripada pereka-pereka luar. Tengok majalah-majalah dan selebihnya kita akan tanya dengan minta pendapat, pandangan daripada kita punya followers. Kita naikkan status di media sosial, apa kehendak mereka, apa permintaan. So, kita akan pilih dan kita akan cuba realisasikan daripada gambaran diorang tu ke atas kita punya produk lah. Selain tekstil kain yang lembut, tidak panas dan tidak mudah kedut, tudung bawal dengan taburan batu Swarovski juga antara yang sering menjadi pilihan. Dengan mempunyai lebih daripada 1,000 ejen di serata Malaysia, Kekabu berharap perniagaannya mampu membantu dan berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan. Gadis Nona mendekati Lia Aziz bersama aktiviti yang diminatinya. Seperti gadis seusianya, dia juga gemar melakukan pelbagai aktiviti yang membawa manfaat untuknya. Sama-sama kita saksikan. Bakat gadis manis yang berusia 17 tahun ini mula menjadi tumpuan anak muda apabila dia sering berkongsi bakat nyanyian di laman media sosial. Walaupun Lia seorang yang pemalu, tetapi dia suka mencabar dirinya untuk mencuba perkara baru. Alia Farzana Abdul Aziz, lebih selesa dikenali sebagai Lia Aziz, kini menjadi salah seorang artis di bawah naungan syarikat rakaman Rusa Music pada tahun lepas. Kucu-kuca serentak dengan nadaku bersama jari jemariku menyeru menari bersama diriku. Hai, saya Lia Aziz, gadis nona anda minggu ini. Namamu ku rahsiakan dan telah terpatri di hatiku. Kucu-kuca. Sebenarnya dalam family Lia tak ada yang menyanyi pun. Sebenarnya adik-beradik Lia semua start daripada belajar masuk kelas instrumen, main piano, kakak Lia main violin. So mula-mula memang main instrumen je, tak menyanyi pun. Dulu waktu sekolah rendah Lia start menyanyi, tapi masa tu Lia masuk kumpulan nasyid. Lia start dengan kumpulan nasyid, lepas tu sekolah menengah Lia selalulah nyanyi dekat event di sekolah, macam tu je lah. Lepas tu waktu awal tingkatan 1 tu, Lia nampak ramai orang buat cover dekat YouTube, dekat Instagram. So daripada situ Lia macam nak cubalah, mana tahu rezeki kan. Sebab Lia pun memang minat muzik. Lia sebenarnya tak kisah apa-apa genre, sebab nak jadi penyanyi yang baik, kita kena tahu semua genre kan. Tapi Lia minat pop ballad, R&B, macam tu. Pelbagai emosi yang hadir dalam dirinya apabila diberi peluang untuk tampil dengan single terbaru berjudul Kucu-Kuca. Okay, so sekarang ni Lia tengah fokus on Lia punya upcoming single yang tak lama lagi akan keluar. So kita tengah fokus tu lah. Tapi at the same time, since Lia Form 5, Lia pun tengah fokus juga untuk SPM. Tapi tak apa, tak ganggu pun. Lia bahagikan masa sekolah dengan recording ni. Lia sebenarnya tak ganggu pun recording ke sekolah ke, just kita kena
pandai manage masa. So Lia sekarang tengah bekerjasama dengan Ijai Aziz. Dia komposer lagu yang akan keluar nantilah. Walaupun sibuk dengan karier nyanyian, Lia tidak pernah lupa tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar. Dia semakin bijak membahagikan masa antara karier dan pelajaran. Cabaran yang Lia alami dalam industri muzik sekarang ni, ramai BBNU yang baru-baru nak menceburi bidang muzik. So sebenarnya dia tak adalah cabaran, dia sebenarnya okey je. Tapi macam kita kena yakin je lah yang kita ada kelebihan daripada orang lain macam tu. Harapan dia untuk masa akan datang, dia nak produce more good quality music. Dia nak tambah lagi ilmu dengan orang-orang yang dah lama dalam industri. So dia dapat lebih banyak ilmu and then dia pun boleh share dekat kawan-kawan yang baru nak ceburi bidang muzik. Bukan mudah untuk mencapai kejayaan, namun Lia Aziz sentiasa berfikiran positif dan percaya ilmu serta pengalaman akan membantu dirinya untuk mencapai kejayaan di dalam dunia seni. Realiti minggu ini membawakan peternakan ikan air tawar atau ikan sungai yang digemari ramai. Ikan licin dan tidak bersisik ini bukan sahaja sedap dimakan tetapi juga menjadi sumber rezeki untuk seisi keluarga. Tekstur kulit yang licin dan tidak bersisik, spesies ikan air tawar ini antara kegemaran ramai oleh sebilangan besar masyarakat tempatan. Dia lemak-lemak dia tu lain. Dia tak sama macam ikan lain. Isi dia kenyal-kenyal, lembut. Siapa yang tak pernah makan ikan air tawar, bolehlah cuba. Mungkin lepas sekali cuba tu, mereka akan berminat. Keindahan saujana mata memandang. Terletak di Kampung Sungai Burong Tanjung Karang, Selangor, hamparan menghijau sawah padi ini adalah lokasi strategik bagi Nasiruddin Ngadi, 48 tahun dan isteri Azurina Bacik, 43 tahun serta anak-anaknya mencari belut sawah sebagai sajian menu istimewa di gerainya. Idea untuk memulakan perniagaan berdasarkan belut ni adalah daripada adik ipar sendiri. Alhamdulillah dia bagi satu idea sebab masa tu belut tengah stok tengah banyak. Lepas tu bila diperkenalkan, kita pelbagaikan menu. Bila pelbagaikan menu, alhamdulillah sambutan tu masa tu tahun permulaan tu harga tengah murah. Tapi bila lama kita dah pelbagaikan menu dan sambutan memuaskan, alhamdulillah, dan tengok daripada luaran, daripada orang persekitaran, kita tambah lagi sikit menu. Aktiviti menangkap belut boleh dianggap sebagai mainan harian tetapi ia boleh bertukar kepada skala lebih besar atau seolah-olah menjadi pesta pada musim tertentu. Bagi Azurina sekeluarga, ini adalah lubuk rezeki buat mereka. Menangkap belut di kawasan sawah padi adalah aktiviti yang dinantikan hampir setiap hari. Belut kalau kita Google sebenarnya dia pelbagai. Dia ada dekat laut, dia ada dekat sawah, ada dekat kebun dan ada juga dekat kawasan daratan. Tapi yang sekarang ni sebab saya berada di kawasan sawah dan kebun sawit, jadi saya dapat punca ni daripada dua sumber lah, daripada sawah dan kebun. Kalau yang bahagian sawah dia berwarna kuning, kalau yang kebun dia warna kegelapan. Dia beza daripada segi rasa juga. Kalau yang sawah, dia lebih lembut sikit. Kalau yang kebun, dia kenyal-kenyal. Dia yang sudah mengusahakan gerai makan berasaskan ikan belut lebih daripada 18 tahun ini, sedikit pun tidak kekok untuk mengendalikannya. Sehari, lebih 10 kilo belut diperlukan untuk setiap menu yang tersedia di gerainya. Cara menyiang ikan belut ini juga memerlukan tahap kebersihan yang tinggi agar ikan tidak hanyir sewaktu dimasak. Belut ni pula, kalau kita letak ais atau garam, dia punya lendir akan keluar lebih banyak. Jadi cara yang paling mudah adalah kita buat macam apa, kita biar dulu dia akan tanpa air, dia akan jadi lemah semua tu, just kita potong macam tu. Antara menu yang paling digemari ramai adalah sup belut dengan menggunakan ramuan khas seperti bawang merah, bawang putih, cili padi, belacan dan limau kasturi.
Belut ni berbentuk macam panjang. Dia kalau macam kita describekan sebagai macam bentuk ular. Tapi kalau biasa kalau orang kalau jadikan makanan, dia takkan hidang dalam bentuk panjang. Dia biasa takkan bentuk potong nipis-nipis macam tu. Dia belut ni dia mempunyai lendir untuk sebagai satu protection badan dia. Satu lagi sebenarnya lendir belut tu dia ada khasiat sendiri. Jadi kalau mana yang tahu lendir belut tu dia boleh untuk orang kata ubat semput sebenarnya. Jadi kalau macam mana yang pernah mancing belut dia kan tahu sebenarnya untuk pegang belut tu ada satu sukar. Itu sebabnya kalau orang kata licin macam belut. Sebabnya kalau kita nak pegang tu memang dia licin lah, dia boleh lepas macam tu je. Belut mempunyai khasiat yang sangat tinggi. Selain sumber protein, ia juga mempunyai pelbagai vitamin antaranya omega 3, omega 6, vitamin A, C dan E. Di dalam perubatan tradisional, belut dipercayai dapat membantu menyembuhkan luka bersalin dan penyakit tertentu. Ikan keli pula merupakan salah satu ikan air tawar yang paling banyak penggemarnya di seluruh Asia dan Afrika. Pengusaha ikan keli, Nurul Farhana Ismail, 35 tahun, bersama suami mengambil peluang itu untuk dijadikan sumber pendapatan utama sejak 17 tahun lalu. Saya ni memang merupakan peminat ikan keli. Saya memang suka sangat makan ikan keli. Jadi sebab dia merupakan ikan air tawar yang memang sangat digemari lah. Lagipun ikan keli ni murah, mudah didapati, senang dibela. Sebab itulah antara faktor-faktor yang menyebabkan saya sukalah ikan keli ni. Sebenarnya tercetus idea ni sebab untuk masuk dalam bidang aquaculture ni sebab saya memang minatlah dengan ikan ni daripada kecil lagi. Jadi bila dengan minat tu saya datang kenapa tak saya usahakan bisnes yang berkaitan dengan aquaculture ni. Jadi dari situ saya start ternak ikan kecil-kecilan dulu. Lama-lama bolehlah, maksud saya ada 2-3 tempat yang beroperasi lah untuk dalam ternakan ikan. Selain di Sungai Buloh dan Rawang, Hulu Langat merupakan antara kolam ternakan ikan keli yang menempatkan 30 buah kolam. Setiap kolam mempunyai lebih 20,000 ikan keli yang diternak menggunakan air sungai dari kaki bukit. Antara faedah ataupun kebaikan yang saya dapat peroleh bila mengusahakan ikan keli ni bersama dengan suami tu, saya dapat meluangkan masa bersama-sama dengan suami. Lepas tu dapat meluangkan masa lebih dengan anak-anak. Sambil-sambil saya boleh membantu suami dalam menguruskan kolam dan perniagaan lah. Proses pembenihan ikan keli ni kita start dengan induk lah. Induk yang dalam lingkungan 2 kilo, induk jantan dan induk betina. Dan kita buat proses pembenihan secara aruhan. Maksudnya yang betina kita akan suntiklah untuk mematangkan telur tu. Dan hari sekali kita senyawakan dan proses sampai saiz pada 3 inci tu lebih kurang 28 hari. Ikan keli hanya memerlukan tempoh matang dalam jangka masa 2 hingga 3 bulan sebelum dipasarkan. Proses pemilihan saiz dilakukan bagi mengasingkan ikan keli yang besar dan kecil agar tumbesaran ikan lebih cepat dan sama. Pada saranan saya lah, siapa yang tak pernah makan ikan air tawar, terutamanya ikan keli, bolehlah cuba. Mungkin lepas sekali cuba tu mereka akan berminat. Ikan keli ni bagi saya 3 lah yang sinonimnya. Antaranya ialah ikan keli tu dibuat salai dan masak lemak cili padi dan juga ikan keli digoreng sambal. Ikan keli tu kita goreng garing dan kita letak sambal lah. Itu antara favourite lah. Sumber makanan kita tu boleh bergantung dengan kita sendiri yang buat. Kita dah tak payah nak import macam-macam makanan daripada luar apa semua. Maksudnya daripada segi pertanian tu semuanya kita usahakan sendiri daripada dalam negara lah. Itu harapannya lah. Setiap bulan, lebih 1 tan ikan keli diperlukan bagi memenuhi permintaan yang sangat tinggi di seluruh Selangor dan juga Kuala Lumpur. Rasa ikan yang lembut dan sedap berlemak ini kaya dengan asid lemak omega 3 yang baik untuk membantu diet dan pemakanan harian.
Selain belut dan ikan keli, satu lagi kategori ikan air tawar yang cukup popular di kalangan peminatnya adalah ikan baung. Mempunyai tekstur rasa yang unik membuatkan Roziana Ahmad, 52 tahun, dari Rembau Negeri Sembilan, membuka gerai menyediakan hidangan istimewa ini. Sebenarnya saya berniaga dah 15 tahun. Baung tu dulu tetap ada. Gulai baung tetap kita buat, tapi taklah sehebat sekarang ni. Kat sini baung kita asli daripada sungai. Cara kita dapet aja, kita tuai yang dan basuh dengan kosek dengan asam limau semua. Lepas tu kita salai, lepas tu kita tuai masak. Masak lomak cili api. Masak lomak cili api, ikan yang kita dapat kita tak simpan dalam peti buku. Kita tuai je gulai. Roziana mendapatkan ikan baung segar daripada pemancing dan pembekal Abdul Talib Dabung yang memancing setiap hari untuk memenuhi permintaan semasa. Bagi ikan baung ni kena dia jago nak kena angkat dia 3 songek 1, 2, 3 songek Songek ni pun bergigi-gigi. Dia kalau masuk ke tangan tak boleh nak apa dia dah. Apa nak mencabut dari songek ni. Dia baung tunggal ni dia ada 2 jenis, satu jantan, satu betina. Yang jenis panjang macam ni, ni jantan. Dia memang color dia memang kuning berkilat. Ni jantan ni. Warung Dayang Salai di Linggi ini menyediakan masakan ikan baung salai. Bagi peminat ikan baung, warung ini menjadi pilihan utama bagi mendapatkan ikan baung yang sukar dijumpai di pasar biasa. Hilangkan bau anyir tu kita dah bersihkan semua, buang perut, insang dan semua. Kita kikis dia punya londe tu. Lepas tu darah itu buang kat perut itu kikis. Lepas tu kita gondam ke asam limau. Asam limau, letaklah kunyit serbuk sikit, garam sikit. Pasti hilang londe. Setelah dicuci bersih, ikan baung akan disalai di atas bara api untuk menghasilkan aroma dan rasa masakan menjadi lebih lazat. Meskipun mempunyai bentuk fizikal seakan-akan ikan keli, namun ikan baung mempunyai badan yang agak memanjang. Weekend, Sabtu Ahad, cecah satu hari lebih kurang 30 kilo satu hari. Hari biasa kadang-kadang 20 kilo, kadang 15 kilo bergantung pada pelanggan lah. Sebab kita masak on spot. Orang nak masak. Ikan baung yang sudah siap disalai kemudiannya akan dimasukkan ke dalam kuah masak lemak cili padi. Gabungan rasa segar ikan yang disalai ini sekaligus dapat membuka selera bersama kuah yang memenuhi citarasa tempatan. Seperti ikan sungai yang lain, protein ikan baung ini berfungsi untuk membantu mengimbangi asid dan kimia dalam tubuh badan manusia selain menjadi zat pembentuk otot pada tubuh. Harapan saya pada anak-anak muda sekarang, perlu ceburilah bidang perniagaan ini, terutama masakan-masakan kampung yang melibatkan ikan-ikan sungai. Walaupun harga ikan baung agak mahal kerana kesukaran untuk memancingnya, namun keenakan rasa membuatkan masakan ikan ini sentiasa dicari. Jika di Rembau Negeri Sembilan ada ikan baung salai, Temerloh Pahang pula tidak kurang hebatnya dengan ikan patin. Nur Baizura Abdul Rahman, 36 tahun, adalah salah seorang pembekal ikan sungai segar di daerah ini dengan menternak lebih 10,000 ekor ikan patin di dalam sangkar sungai. Asal suruh rumah, tak ada buat apa. Lepas tu, minat nak buat ikan sangkar. So ikan sangkar lah sebab ikan sangkar ni permintaan pun tinggi.
Hanya menternak di pinggiran Sungai Temerloh, ikan patin di sini membiak di dalam habitat asal secara semula jadi. Proses pembesaran setiap ekor ikan patin hanya mengambil masa selama 6 bulan. Dia yang memiliki lebih 10 sangkar ikan patin berbangga dapat mengusahakannya bersama-sama suami. Setiap sangkarnya boleh memuatkan sebanyak 3,000 ekor ikan di dalam satu-satu masa. Ikan yang sudah cukup matang akan diasingkan dan bersedia untuk dipasarkan kepada peraih maupun ke kedai makan sekitar Temerloh. Pagi beri makan sekali, turun dengan suami, tengok-tengok ikan dulu, bagi makan. Lepas tu yang kecil bagi yang kecil, yang besar bagi pelet besar. Pilih-pilih ikan. Kalau yang besar tu asing ke sangkar lain. Macam tu lah. Kadang tengoklah, kalau mati tu kena buang dulu ikan mati. Kalau tak kan yang lain merebak pula. Kalau air besar, ikan banyak matilah. Baizura juga mendapat permintaan ikan patin buah dan juga spesies ikan air tawar yang lain. Dia dan suami akan menyelusuri sepanjang sungai bagi memancing dan menjaring ikan liar di sekitarnya. Bagi penternak hebat ini, tiada pekerjaan yang tidak boleh dilakukan kerana sumber rezeki ternyata hanya di hadapan mata. Ikan sangkar Sungai Pahang, dia lemak-lemak dia tu lain. Dia tak sama macam ikan lain. Mungkin air Sungai Pahang ni dia mengalir, kan? Ikan patin ni sedap masak tempoyak lah. Kalau benda lain tu kurang. Isi dia kenyal-kenyal, lembut, lemak-lemak. Selain masak tempoyak, ikan patin juga sedap dimasak pais bersama petai ataupun asam pedas. Masakan berasaskan ikan patin tentu sahaja menjadi menu yang dicari jika ke negeri Pahang Darul Makmur. Pelbagai jenis ikan air tawar atau ikan sungai mengandungi khasiat dan kebaikan tersendiri. Selain bekalan sumber protein yang bagus, penternaknya juga dapat menjana pendapatan yang lumayan buat seisi keluarga. Mana satu ikan sungai pilihan ramai? Tepuk dada, tanya selera. Bersama gadis cantik yang suka berada di dapur, Ariana daripada Ariana Kitchen berkongsi resepi popia keju. Keju antara produk tenusu yang sihat dan penuh dengan kandungan nutrisi yang diperlukan badan. Rasanya yang berlemak sangat sesuai digunakan sebagai bahan penambah rasa di dalam masakan. Resepi kali ini berasaskan keju, hidangan moden masa kini. Hai guys, so bersama saya Ariana lagi. So episod kali ni Ari nak kongsikan resepi yang sangat-sangat mudah untuk korang buat bersama anak-anak. Tengok dekat depan Ari. Sikit je bahan-bahan dia kan. Which is ada 3 je dekat sini. Adalah mozzarella cheese, popia dan juga air. Dan juga oregano leaf. So hari ni Ari nak sharekan resepi macam mana nak buat mozzarella cheese stick. First kulit popia ni dia macam ni kan. Okey. Dia besar but kita potong bagi 2. Okey, kita letak dekat sini. And then kita ambilkan satu mozzarella cheese yang macam ni. You guys boleh potong-potong. Dan kita letak dekat sini. Okey. Okey, selepas itu kita rollkan dia. Okey. Resepi ni you guys boleh buat untuk breakfast ke, high tea ke, makan malam ke sambil tengok movie. Simple je buat dia. Okay, lepas tu kita rollkan dia macam ni. Okey. Okey, be careful. Okey, rollkan sampai hujung. Lepas tu Ari letak air dekat sini supaya dia punya cheese tak terkeluar and dia lekat. Alright, so resepi ni juga you guys boleh bagi dekat anak-anak makan daripada kita makan snack keropok ke ataupun kita makan mamak ke kan. So kita tukar selera. Sihat pun sihat makan resepi ini. Kulit popia perlu lembut dan tidak kering ketika proses menggulung bagi mengelakkan ia terkoyak. Gulung sehingga selesai, kemudian popia keju mozzarella ini harus disimpan dahulu di dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 1 jam sebelum digoreng. Okey, so inilah hasilnya daripada keluar daripada peti sejuk tadi yang kita dah gulung-gulungkan.
banyak. Okey, lepas tu kita dah boleh goreng. Okey, so korang jangan lupa panaskan dulu, bagi minyak ni panas. And then baru kita masukkan popia ni. Kenapa Ari suka dengan stick mozzarella ni? The best part is bila kita makan tu dia punya tarik tu panjang. Tapi kalau korang nak tarik dia tu panjang, mozzarella dia tu kena makan time panas-panas. So dia punya cheese akan lebih melting. So buat sekali banyak, bila malam-malam perut lapar aku kan, pukul 2, 3, just goreng je. Okey, dah siap goreng, boleh makan. Kita letakkan mayonis. Kalau nak lagi sedap, makan dengan salted egg. And then kita letakkan parsley. Hidangannya mudah dan berkhasiat. Popia rangup bersama lelehan keju yang enak di dalamnya bukan saja membuatkan anak-anak teruja, bahkan juga seisi keluarga. Okey, mozzarella stick kita dah siap. Sedapnya. Okey guys, selamat mencuba. Bye. Lulur badan dengan rawatan herba dan rendaman kaki dapat mengembalikan kesegaran tubuh badan kita. Sahanisha Spa dapat memberikan rawatan kecantikan kepada wanita masa kini. Menggunakan konsep cozy iaitu mementingkan keselesaan pelanggan, Zahanisha Spa yang terletak di Bandar Saujana Putra ini menggunakan elemen rotan dan kayu menjadikan diri seseorang itu lebih dekat dengan alam semula jadi. Okey, best seller yang ada di sini adalah food spa, totok wajah, mandian susu dan juga lulu. Lulu ni kita gunakan 100% daripada bahan asli yang dimasak sendiri. Kita ada juga rawatan pelangsingan untuk kuruskan badan dan juga rawatan anti-stress. Anti-stress ni kita tawarkan kepada pelanggan yang mempunyai masalah depression ataupun anxiety. Sudah pasti wanita di luar sana tidak sabar untuk merehatkan diri dan minda setelah seharian penat bekerja dengan melakukan pelbagai jenis rawatan dan urutan kesihatan. Best seller di sini yang customer suka buat food spa, masalah buang kulit mati pada tapak kaki. Yang itu kita akan buat rendaman air lemon dan limau nipis. Kemudian kita akan letak susu. Penggunaan susu di dalam rendaman kaki ini berfungsi untuk membantu mencerahkan kulit dan menghaluskan kulit di bahagian tapak kaki. Tapak kaki akan digosok untuk menjadikan kaki lebih bersih dan ringan. Customer suka buat, kita buat lulu badan. Lulu badan ni kita gunakan bahan alami. Bahan alami tu daripada bahan utama iaitu temulawak, beras pulut hitam, limau nipis, asam jawa dan juga sengkuang. Okey, macam temulawak ni dia mempunyai minyak asiri yang mampu memberi kecerahan kepada kulit, sama juga dengan beras pulut hitam. Asam jawa dan juga limau nipis mampu untuk mencegah jerawat dan sengkuang ni mampu memberi kesegaran kepada kulit. Jadi sebelum kita campurkan ke semua bahan ni, kita akan sangai beras pulut hitam ni terlebih dahulu selama 2 atau 3 jam. Kemudian kita campur ke semua bahan tadi dan kemudian kita akan blend sehingga halus. Akhir sekali baru kita sapu rata di bahagian kulit untuk memberikan menyamaratakan kulit dan kita bagi untuk kesegaran kulit untuk kekal awet muda. Lulur badan menjadi pilihan utama pelanggan kerana ia dapat membantu menghindarkan bau badan dan peluh yang berbau serta membantu memperbaiki tekstur kulit. Kita akan buat mandian susu untuk mencerahkan kulit dan juga bagi menghaluskan kulit. Mandian bunga ni untuk memberi aura terapi yang berikan aura positif dan akan memberi kelegaan kepada keseluruhan badan. Menurut Nasiha, penggunaan bahan-bahan alami lebih baik kerana bahan-bahan ini akan memberi kesan untuk tempoh masa yang lama. Untuk kekal cantik, saya sarankan untuk amalkan gaya hidup sihat. Kita makan makanan berkhasiat, kita kerap tidur awal. Yang paling penting kalau di rumah, kita perlu amalkan minum air rebusan daun sirih dan daun inai untuk kecantikan dalaman. Dan lakukan sekerap mungkin lulu badan atau sebulan 3 kali untuk kekal awet muda.
Bukan sahaja dapat menenangkan fikiran, namun memanjakan diri di spa juga dapat membantu mengembalikan keyakinan dan sikap positif untuk melakukan rutin harian. Berpegang kepada prinsip, jika melakukan sesuatu perkara, haruslah bersungguh-sungguh dan penuh minat. Itu yang menjadikan Zanom Mat Yusof, 51 tahun, dari Sungai Buloh Selangor ini nekat untuk mencari sumber pendapatan dari rumah dengan mengusahakan cili giling dan sos cili. Saya sebabkan anak-anak suka makan, jadi saya rasa benda tu mesti ada di setiap rumah. Terutama kita orang Melayu kan, mesti nak masak. Lepas tu bahan penambah selera lah dengan cili sos ni. Ia sebagai pelengkap. Kalau tak ada tu tak sah lah rasanya dan tak menjadilah makanan tu. Dia dibantu oleh suaminya Muzaffar Shah Idris, 55 tahun, dalam proses pembuatan cili sos dan cili giling 3 kali seminggu. Berlainan dengan sos cili sedia ada, Zanom menghasilkan sos dengan mempunyai rasa yang berbeza. Kebiasaannya sos cili memang ada pakai gula, tapi istimewanya sos cili keluaran syarikat saya, kami gunakan gula perang yang insyaAllah lah berkhasiat dan membantulah pada wanita-wanita ke siapa-siapa yang nak diet kan. Kandungan gulanya tu kita guna seminima yang mungkin. Minatnya terhadap pembuatan sos cili telah membuka peluang kepada usahawan daripada rumah ini untuk terus serius dalam bidang perniagaan. Cili yang sudah dikisar kasar, kemudiannya akan digiling halus menggunakan mesin yang ditempah khas. Ini bagi memastikan tiada biji cili di dalam setiap pes cili tadi. Kami guna seminggu dalam 20 ke 25 kilo cili untuk cili giling dan cili sos. Pengeluarannya kalau kita buat satu hari itu dalam 5 kilo, kita boleh dapat dalam 40 kilo. Pengeluarannya dalam seminggu insyaAllah dalam 500 botol. Selain sos cili merah, Zanom kreatif menghasilkan sos cili hijau yang mendapat sambutan ramai. Kelainan yang dihasilkan telah menjadikan perusahaannya semakin berkembang maju meskipun hanya bermula pada Januari tahun ini. Cabarannya kalau saya nak dapatkan bekalan, kadang-kadang kalau dalam keadaan hujan, saya susah nak dapat bekalan cili hijau. Cili kering pun sama juga sebab kadang-kadang mereka mainkan harga. So saya terpaksa cari merata tempat jugalah untuk dapatkan bekalan cili hijau dan cili merah. Setelah sos cili dimasak selama 2 jam, ianya akan dibotolkan mengikut saiz dan permintaan pelanggan. Semua dilakukan sendiri secara manual bersama suami dan anak-anak. Siapa sangka daripada sekadar ingin mencuba, kini sudah menjadi sumber pendapatan utama mereka sekeluarga. Saya rasa kita patut bangga dengan keluaran kita rakyat Malaysia. Di samping itu, kita dapat membantu anak-anak muda untuk menaikkan ekonomi mereka, dapat membantu mereka dalam bidang perniagaan keluaran kita Malaysia. Dan membantu ekonomi jugalah untuk kita kurangkan import barang-barang luar. Biarpun masih setahun jagung, berbekalkan usaha dan keinginan untuk terus berjaya, kini sos cili dan cili giling Zanom sudah berada di beberapa pasaraya terkenal di sekitar Lembah Kelang. Ibu kepada 8 orang cahaya mata ini tersenyum bangga dengan hasil air tangannya. Sebenarnya kita kena kuat dan kita kena ada ilmu untuk
menjana, membantu pendapatan keluarga. Jadi dengan ilmu, so kita boleh belajar apa-apa bisnes yang secara kecil-kecilan kita boleh buat dulu. Dan saya pun memerlu dan sedia membantu kepada mereka-mereka yang ingin mengusahakan perusahaan cili sos macam saya. Bukan mudah untuk menggapai kejayaan, sokongan dan kasih sayang sesama keluarga menjadi penguat semangat untuk membangunkan sesuatu perniagaan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sentiasa berfikiran positif, lapangkan dada dan menerima apa sahaja dengan hati yang terbuka. Teruskan kesihatan anda bersama kami, duduk di rumah dan lakukan pelbagai perkara yang bermanfaat bersama seisi keluarga. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona, dan jika anda mempunyai apa sahaja pandangan ataupun komen, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga